Waalaikumsalam. Terima kasih Haji Didi Sumardi atas perkembangan yang dibawakan dari Kelantan dan juga apa yang dilaksanakan di Kelantan. Baik, untuk kita bercerita tentang kaedah perawatan dan juga bagaimana sebenarnya COVID-19 ini memberikan satu impak dan juga dampak terhadap kesihatan manusia secara keseluruhannya, kita akan terus saja bersama dengan Profesor Datuk Dr. Adiba Kamaruzzaman, Dekan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Datuk Doktor. Waalaikumsalam. Baik, Datuk, seperti mana yang digagaskan, sebenarnya kalau kita melihat fungsi asas kepada bagaimana modus operandi bagi COVID-19 ini, ia akan menyebabkan jangkitan kepada sistem respiratori manusia. Tetapi ada satu penemuan baharu yang telah pun ditemui tentang cytokine storm ataupun ribut sitokin yang telah pun menyebabkan gagasan antibodi memberikan gambaran dan juga pertahanan yang lebih ataupun override terhadap sistem tubuh badan manusia. Mungkin Doktor boleh terangkan tentang perkara ini, Doktor. Okey, terima kasih. Mungkin lainnya saya terangkan secara menyeluruh kesan dari jangkitan COVID-19 ni. Perlu diingatkan lebih kurang 80% daripada yang mengidap penyakit ini mendapat jangkitan yang agak apa yang dikatakan mild, ya. Ini dari apa yang kita dapat melalui pengalaman di Wuhan, China dan juga di Italy. So 80% dari pesakit akan hanya mendapat kesan-kesan seperti demam dan batuk dan berasa letih, ya. Tetapi segolongan daripada pesakit, I think dalam jangkaan 10% akan mendapat apa yang dinamakan cytokine storm ini. Kebiasaannya dalam minggu kedua. Apa yang kita tahu sekarang ialah in the first week itu kesan-kesan yang saya sebutkan tadi adalah kesan direct daripada virus itu sendiri. Dan seperti juga jangkitan-jangkitan kuman yang lain, imun sistem seorang individu itu sendiri akan cuba mengatasi jangkitan virus ini. Tetapi yang dalam 10% yang akan mengalami keburukan COVID-19 atau mendapat moderate atau severe impak jangkitan ini, imun sistem yang cuba melawan jangkitan virus pada permulaan pada minggu pertama itu goes into an overdrive, ya. Dia melebihi daripada apa yang diperlukan. Jadi seseorang itu mengalami apa yang disebutkan dengan cytokine storm ini, mengeluarkan molekul-molekul yang agak berlebihan seperti molekul dinamakan interleukin dan sebagainya. Dan molekul-molekul ini sendiri akan menyebabkan kerosakan kepada permulaannya paru-paru, kemudiannya kepada organ-organ yang lain. So dengan adanya kefahaman ini recently, kita dapat menggunakan rawatan lebih spesifik kepada pesakit-pesakit yang mengalami cytokine storm ini. Baik, Prof. Datuk, apabila diceritakan tentang kesan cytokine storm itu, apabila Datuk berceritakan tentang bagaimana ia akan override sistem imuniti badan, jadi adakah itu menggambarkan perbezaan di antara beberapa tahap jangkitan COVID-19? Ada yang mild symptom itu sebelum fasa cytokine storm, dan apabila tahap kritikal itu digambarkan sebagai tahap cytokine storm itu sudah pun menyerang tubuh badan manusia. Betul. That's exactly apa yang berlaku. Cuma bukan semuanya yang mendapat tahap kategori 4 dan seterusnya yang dikategoriskan oleh WHO adalah disebabkan oleh cytokine storm. Keburukan juga mungkin apa yang kita tahu sekiranya seperti jangkitan flu juga, keburukan, complication mungkin juga disebabkan oleh bacterial infection dan sebagainya. Jadi we cannot assume kesemua progression adalah disebabkan cytokine storm. Jadi untuk memilih
pesakit-pesakit untuk mendiagnose pesakit-pesakit yang kita rasa mengalami cytokine storm ini terdapat diagnosis atau lab test yang tertentu that we know adalah menggambarkan cytokine storm ini sedang berlaku kepada setiap pesakit itu. And alhamdulillah there are some blood test yang kebanyakan makmal di Malaysia boleh melakukan, seperti apa yang dinamakan, satu blood test yang dinamakan CRP. Jika CRP itu tinggi, kemungkinan besar seseorang itu mengalami cytokine storm. Jika satu lagi blood test yang dinamakan ferritin tinggi, then you should suspect cytokine storm. Of course, ada juga blood test yang lebih sophisticated, di mana hanya makmal tertentu saja yang boleh lakukan to support the diagnosis. Baik doktor, dari segi kaedah untuk kita mengekang ataupun merawat seseorang pesakit ini, kalau sebelum ini yang biasa digunakan oleh KKM adalah hydroxychloroquine dan juga ubat-ubatan antiviral seperti Kaletra dan sebagainya. Tetapi ada satu jenis perawatan iaitu tocilizumab yang telah pun dikelolakan dan juga digambarkan ini. Bagaimana fungsi kita kata perubatan ini untuk tubuh badan manusia? Adakah ia bertindak seperti antiviral ataupun bertindak seperti ubat anti-flu yang lain? Okey, so tocilizumab dan ada beberapa lagi ubat di dalam grup ini ya, seperti siruzumab dan map yang lain. Ia merupakan monoclonal antibodies ya, satu kumpulan rawatan yang agak baru yang dinamakan monoclonal antibodies, dan siruzumab dan tocilizumab dan beberapa lagi rawatan seperti ini, dia spesifik untuk apa yang dinamakan inhibitors of these cytokines ya. So interleukin untuk tocilizumab dan siruzumab dia khusus kepada untuk to inhibit interleukin 6 yang kami percaya merupakan cytokine yang paling penting dalam test cytokine storm ini bagi pesakit COVID-19. Baik doktor, dan juga mungkin pesanan untuk doktor sendiri, Datuk Doktor sendiri mewakili petugas-petugas di kita kata petugas kesihatan, apakah yang diharapkan dalam usaha kita untuk mencari penawar dan juga penyelesaian kepada wabak COVID-19 ini, Datuk? Terdapat banyak usaha-usaha penyelidikan di seluruh dunia untuk mencari rawatan yang paling berkesan, whether kepada mereka-mereka yang mengalami kesan yang mild dan seperti ubat yang Ismail sebutkan tadi, hydroxychloroquine dan banyak rawatan yang lain, tetapi juga penyelidikan yang khusus untuk mengatasi gejala cytokine storm ini seperti tocilizumab. Jadi kita sama-sama mesti melakukan penyelidikan ini untuk memberikan rawatan yang terbaik kepada pesakit kita. Alhamdulillah di Malaysia setakat ini kadar kematian agak rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Jadi kita patut berbangga bukan saja dengan kadar kematian yang agak rendah, tapi juga dengan kadar jangkitan secara menyeluruh dengan usaha-usaha kesemua rakyat Malaysia, terutama rakan-rakan saya di Kementerian Kesihatan. Baik, satu penjelasan yang cukup kolektif. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Adibah Kamarul Zaman, Dekan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Dan kita ucapkan terima kasih juga pada pihak perubatan Universiti Malaya kerana turut memberikan komitmen dan juga kita kata gambaran tanggungjawab mereka dalam memastikan kita menangani wabak COVID-19.